pun kita tak boleh lepas dan bebaskan diri kita. Sama kita, hari-hari kita kena maki, biasa. Hari-hari kita kena caci, biasa. Hari-hari kita kena fitnah, biasa. Hari-hari kita kena tuduh, biasa. Hari-hari kita kena label, biasa. Sebab apa biasa? Maksud saya, manusia yang sama seperti kita, manusia juga yang lakukan benda tu. Tapi ni nak mengajarkan kita bahawa pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak pernah lekang dan sunyi daripada jadi fitnah lidah dan bicara manusia. Allah pun dia fitnah. Fitnah apa? Allah ada anak. Allah pernah habaq dah? Allah pernah habaq dah? Allah pernah dakwa dah dia ni ada anak? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Jelas. Yang pi duk nisbah kawan ni anak dia, kawan ni anak dia, malaikat ni anak perempuan dia. Ambil mari mana? Siapa yang suruh kata? Yang kata-kata mulut nak nisbahkan benda yang tak layak, tak patut, tak berhak pada dia. Tapi itulah Allah dah habaq, benda ni akan terjadi. Dan inilah merupakan penjelasan daripada Allah tentang golongan Nasrani dan golongan Yahudi yang lebih-lebih. Baik. Seterusnya, bila berbicara mengenai Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, kenapa mesti ada Nabi Ibrahim? Sebab Nabi Ibrahim adalah merupakan universal figure. Kita hari ini baru public figure kan? Public figure, biasalah. Semua orang taman kita kenal kita, public figure. Orang Pening semua kenal kita, public figure. Budak-budak TikTok semua kenal kita, public figure. Geng-geng FB semua kenal kita, public figure. Orang Malaysia semua kenal kita, public figure. Lebih pada tu, sebut saja kita, tak kenal, tak apa dah. Sebab kita terhad pada lingkungan, ruang dan kawasan kita. Tapi Nabi Ibrahim adalah universal figure. Dia mempunyai hubungan yang khas, hubungan yang khusus dengan Ahlul Kitab dan musyrikin di Mekah. Ahlul Kitab melalui anaknya Ishak dan musyrikin Mekah melalui anaknya Ismail. Sebab dua-dua akan lalu salasilah dan jaluran daripada Nabi Allah Ibrahim. Yang jadi masalahnya ialah dua-dua ni mengaku keturunan Nabi Allah Ibrahim, menisbahkan mereka dengan Ibrahim, dan lebih jauh mereka menisbahkan bahawa mereka mengikuti ajaran dan agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Hak bahagian dia nak mengaku keturunan. Kalau sungguh-sungguhlah keturunan Nabi Ibrahim. Kalau betul-betullah keturunan Nabi Ibrahim. Itu tak apa. Tapi hak bahagian dia nak menisbahkan mereka ni bukan setakat keturunan, tetapi mengikuti jejak ajaran, amalan, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kalau tuan-tuan baca dan lihat kepada apa yang saya kisahkan tadi, layak ataupun tidak untuk menisbahkan mereka mengikuti ajaran agama Nabi Allah Ibrahim yang sebenar. Adakah Nabi Allah Ibrahim melampau-lampau sehingga menganggap makhluk Allah, walaupun dia cuma seorang Nabi dan Rasul, sebagai anak Tuhan? Adakah Nabi Allah Ibrahim mengajarkan bahawa malaikat-malaikat itu ialah anak-anak perempuan Allah? Adakah Nabi Ibrahim mengajarkan supaya mereka meminda dan mengubah-ubah kitab yang pernah diturunkan kepada mereka? Tidak. Begitu juga dengan musyrikin Mekah. Kami keturunan Ismail. Ismail ialah anak kepada Ibrahim. Ya, bohong. Tapi perbuatan kamu, amalan kamu yang kamu lakukan, iaitu menyembah berhala-berhala sewaktu keberadaan kamu di bumi Mekah, adakah itu yang diajarkan Nabi Allah Ibrahim?
Tidak, bukan. Sewaktu kamu bertawaf dalam keadaan berbogel, kamu bertawaf dalam keadaan telanjang sambil bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan mengelilingi Kaabah, adakah itu ajaran Nabi Ibrahim? Waktu kamu menyembelih, mengorbankan binatang, bukan lagi diniatkan atas nama Allah, tetapi diniatkan atas nama berhala-berhala yang kamu idolakan, yang kamu puja. Adakah itu ajaran Nabi Allah Ibrahim? Pastinya tidak. Pastinya bukan. Kerana apa? Kerana Nabi Allah Ibrahim itu sendiri, bapa dia itu siapa? Bapa Nabi Allah Ibrahim siapa? Azar. Dia adalah seorang penyembah berhala, sekaligus bapa Nabi Ibrahim adalah tukang pembuat patung berhala. Sebab tu Allah nak hubung kait, Allah nak linkkan, masuk dulu kisah Nabi Ibrahim, baru nak tegur musyrikin Mekah. Sebab perbuatan mereka sama. Bapa Nabi Ibrahim dulu pun bukan setakat penyembah berhala, pembuat patung berhala. Kamu musyrikin Mekah hak hidup zaman Nabi, hak mengaku keturunan dia, kamu duk buat PA dan perangai sama bapa dia yang dia pernah tegur dulu. Sama perangai dengan bapa dia yang Nabi Ibrahim pernah dakwah dulu. Tiba-tiba nak mengaku kami keturunan Nabi Ibrahim, kami ikut agama Nabi Ibrahim. Boleh faham? Itulah kesesatan, itulah penyelewengan yang mereka bawa. Tapi bila mari Nabi Muhammad nak memperbetulkan kembali apa yang Nabi Muhammad terima, macam-macam tuduhan, macam-macam labelan, macam-macam kata-kata cacian dan makian terhadap Nabi. Nabi hak betul, Nabi hak sahih, Nabi hak sebenar nak membetulkan kesesatan dan penyelewengan, Nabi yang dituduh macam-macam. Itu yang selalu berlaku dalam dunia dakwah hari ini. Hak benar akan dituduh macam-macam, dan hak salah itu akan diangkat sebagai kebenaran. Baik, di samping kisah Nabi Ibrahim, Allah sebut beberapa kisah ringkas. Nabi Musa Allah sebut, Nabi Idris Allah sebut. Kenapa? Kerana nak memperingatkan bukan sahaja kepada Rasulullah, tetapi kita sebagai umat Rasulullah, bahawa dakwah yang disebutkan oleh Allah atas beberapa Nabi tersebut adalah merupakan jalan yang sama. Yang kamu hari ini duk tolak Muhammad, Yahudi dan Nasrani, yang namanya sudah ada di dalam kitab Taurat kamu, yang namanya sudah diberitakan dalam Injil kamu, bila dia betul-betul datang, kenapa kamu tak beriman dengannya? Kenapa kamu menolak untuk mempercayai dan membenarkan beliau? Ini yang jadi masalah. Orang Yahudi kan duk tunggu-tunggu Nabi yang terakhir. Tapi bila Nabi itu muncul, mereka tolak. Bila Nabi itu muncul, mereka tak beriman. Bila Nabi itu muncul, mereka sendiri lawan. Nak abad di sini, hak Nabi-Nabi sebelum ni bawa adalah jalan yang sama. Nabi Ibrahim dulu, sebab apa dia tegur bapa dia? Sebab dia nak menegakkan jalan tauhid, jalan mengesahkan Allah, tak mau bapa dia jatuh pada jalan syirik. Itulah yang Nabi Muhammad seru pun. Begitulah kepada Nabi Musa. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun yang mengaku-ngaku, claiming dakwa-dakwa dia itu Tuhan. Allah mengutuskan Nabi Musa dan Nabi Harun pergi berdakwah, memperkenalkan Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar macam ni, Tuhan yang paling layak macam ni, Tuhan yang paling berhak macam ni. Kamu tak ada pun sifat-sifat ketuhanan, wahai Fir'aun. Jadi nak membetulkan akidah Fir'aun, pemahaman Fir'aun, bukan sahaja tentang diri dia selaku hamba, tetapi pemahaman dia yang